ya. So kimia ni kalau kita lihat alkihan tu, sebenarnya kalau kita tengok kenapa cikgu suruh kamu study. Nanti saya nak seorang budak, wakil seorang budak Melayu, okey, daripada setiap kelas tu bagi nombor telefon pada cikgu. Wakil lah yang nak jadi leader tu. Okey, bagi pada cikgu, tak kira perempuan ke lelaki daripada setiap kelas yang ada sini. Supaya cikgu boleh minta tolong anda buka satu grup tu, nanti cikgu share buku digital. Sebab buku digital kamu tak dapat dulu kan. Balik ada masa tu pergilah tengok-tengok kan. Supaya bila naik sekolah, macam sekolah yang cluster school kan, sebenarnya dia dah study tau. Dia study lebih awal daripada cikgu. Kalau kamu nak good result, you kena study lebih awal daripada cikgu ajar. Bila cikgu ajar dekat kelas, apa-apa tak faham, cikgu, saya dah baca. Tu saya tak faham. Itulah memang excellent students. Start mampu hasilkan excellent students kalau setiap orang daripada anda tu bertindak. Faham tak? Very good. So saya nak wakil seorang tua, nanti cikgu akan share bahan tu dekat buku teks kita. Sebab kenapa cikgu suruh bertindak lebih awal? Sebab kimia ni, kalau kita lihat, dia punya sukatan memang padat. Tak boleh lah. Form 1, Form 2, Form 3, kamu relax saja. Okey, tapi bila naik Form 4, Form 5, memang kamu kena study pun kena berkala, konsisten. Baru result dia boleh the best. Okey? Sebab cikgu nampak batch ni kamu tak duduk PT3 tau. Memang ada sesuatu yang kamu bertindak lebih awal. Okey? So, kalau kita lihat secara rumusan tu, kalau kimia tu, dia memang tak banyak topik yang kita sentuh. Kamu tengok bio kan? Bio daripada Form 1 sampai Form 3. Ada berapa topik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 topik kamu dah belajar dekat menengah rendah. Tapi kimia, berapa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 aja. Banding dengan biologi, 10 topik. Yang kamu belajar pun dia sentuh aja dekat surface. Tak mendalam. Lepas tu fizik pun berapa? 3. Campur jumlah dia berapa? 8. Okey, dunia yang paling sikit. Lepas tu dia memang asas sangat. So you have to do something lah. Ada juga astronomi lah, ya. Tapi kita sekolah kita tak ada astronomi lah. Okey. So apa itu kimia? Start daripada pengenalan. Kalau kimia bab 1 dia tak masuk. So bila cikgu share buku teks kita, kamu jangan baca lah secara macam buku cerita tak apa. Tapi dekat-dekat Form 4 nanti, Form 5 nanti, bila Form 5 tak perlu baca bab pertama sebab dia tak akan keluar exam. Dia cuma introduction, pengenalan. Contohnya apa itu kimia? Boleh keluar objektif. Paling banyak pun satu soalan saja. Okey? Bab 1 satu soalan dia objektif, yang lain tak ada. Bila naik Form 5 jangan pergi study chapter 1 study chapter yang lain. So apa itu kimia? Bidang sains yang mengkaji apa? Struktur, sifat, dan interaksi antara jiwa. Lepas tu nanti saya sebelum cikgu keluar saya tanya balik, apa itu kimia? Boleh tak kamu lafazkan? Okey? Nanti saya panggil sesiapa je. So apa maksud struktur? Struktur tu macam, okey, bagi cikgu contohlah apa yang kamu dah belajar dekat lower form tentang sebarang-sebahagian yang kamu tahu. Sebahagian. Dekat sini ada apa? Very good. Oxygen. So oxygen formula dia apa? Ada hidrogen. Tapi formula untuk oksigen apa? Tahu tak? Oksigen. Hemoglobin tu. Dahsyat. Nak campur dekat kimia. Okey, hemoglobin tu biologi. Tapi hemoglobin boleh gabung dengan oksigen. Jadi oksihemoglobin. Itu ada, boleh. Okey. So, oksigen O2. Jadi bila naik Form 4, Form 5, kamu kena tahu formula lah. Formula sangat-sangat penting. Macam dalam Milo, oksigen O2. O2. Kalau contohnya kalau kita lihat air, apa formula dia? Very good. Tapi pelajar dia akan macam tu tau. Betul ke salah ni formula ni? Bukan kuasa 2, matematik. Kimia ni tak ada kuasa, power, kuasa 2. Bukan, salah. Tapi dia adalah H2O. Duduk bawah.
Okey, H2O. So apa maksud struktur? Struktur dia. Contoh kalau struktur tu macam mana? Dia ada bonding lah. Bukan di bonding lah. Bukan di bonding lah. Bonding. Apa maksud bonding tu? Contoh oksigen. So H2 biji, oksigen sebiji. So dia punya struktur macam ni. Okey. Tapi kalau rapat, kalau cikgu tunjukkan dia dengan ni, itulah dia ikatan yang ada. So dia punya struktur macam mana? Dia punya struktur. Ada yang ada dua ikatan. Ada yang ikatan ganda dua. Ini ikatan tunggal. Contohnya karbon dioksida CO2. C sebiji, O berapa biji? Dia punya struktur macam gini. Form 4, form 5 kamu belajarlah sini. Okey, dia punya struktur. Tu kita belajar struktur. Sifat. Apa yang kamu tahu tentang sifat? Sifat air. Okey, bagus. Bagi satu sifat air, takkan selalu. Sifat. Okey. Dia punya keadaan jirim cair. Itu bukan kita kata keadaan jirim pada suhu bilik cair. Betul? Tapi sifat dia macam mana? Kalau contoh saya kata sifat, dia berisi sikit. Yang tu dia clean sikit. So sifat dia macam mana? Sifat dia? Basah. Basah. Lagi-lagi sifat. Bila dengan sifat aja dia ada sifat fizik dan sifat kimia. So sifat fizik maksudnya contoh, kamu boleh kata boleh tak dia konduksi? Konduksi apa? Mendengar benda dah belajar tu. Konduksi apa? Mengalirkan apa? Bagus. Boleh konduksikan elektrik ataupun konduksikan bagus. Konduksi elektrik atau apa itu sifat. Lepas tu apa lagi? Takat lebur, takat didih. Air tu takat didih dia tinggi ke rendah? Berapa takat didih air? So kalau 100 kita kira dia rendah. Contoh, kamu dah belajar tau dalam mendengar rendah tu. Bukan logam. Bila digabung, dia bentuk sebatian kovalent. Sebatian kovalent form 4 akan belajar lah. Sebatian kovalent ni biasanya dia punya takat lebur, takat didih adalah rendah. Contoh, garam yang kamu masak, so okey, letak sikit garam tu. Apa formula dia? Natrium chloride. Very good. Natrium chloride, nama dia. Siapa tahu dia punya formula? Natrium chloride. Tahu tak formula dia? Natrium. Simbol dia apa? Kalau tadi kata air H2O. N. Sebab N kan? Betul. N apa? Dia ambil huruf pertama atau dan huruf kedua kadang-kadang. Very good. Natrium. Klorin kalau Mak Saleh kata dia ikut yang Mak Saleh antarabangsa. Klorin tu C. Dia kadang-kadang ambil huruf yang pertama, kedua atau huruf yang pertama dan huruf yang ada dekat situ. So ini kena tahu. Garam yang setiap kali nak tambah rasa tu perisa. Formula dia adalah Na. Okay, our boy at the back. NaCl. Nama tu apa? Nama NaCl maksudnya? NaCl tu apa? Saya boleh jawab sini. Natrium apa? Natrium chloride. Bila cikgu panggil anda, maksudnya cikgu dah tengok you punya mindset sudah, you punya mind dah pergi somewhere. Okay? Tak bersama cikgu. So, alert dah. Bila siapa yang kena panggil tu, mungkin your mind somewhere else. Cikgu nak tarik balik. Okay? So, natrium chloride. Natrium chloride dia hasil daripada logam gabung dengan bukan logam. Logam gabung dengan bukan logam, maka dia bentuk sebatian ion. Kalau bukan logam gabung dengan bukan logam, maka dia sebatian covalent. Sekali lagi, logam gabung dengan bukan logam sebatian apa? Tapi kalau bukan logam dengan bukan logam, covalent. Sebatian kita akan belajar dalam tingkatan 4. Okey ya? Sebatian ion contoh, kamu tahu tak? Takat lebur, natrium chloride
punya sifat takat lebur dia, takat diri dia sangat tinggi. Itulah sifat. Kalau struktur, okey, kita tengok dia punya bonding. Kalau sifat, okey, takat lebur, takat diri, boleh tak konduksi haba, itu sifat fizik. Kalau sifat kimia, reaction. Buat, meletup. Tapi kena ikut arahan lah. Kalau tak nanti sekolah meletup. Okey? Pernah berlaku kolam ikan sekolah tu meletup sebab budak bawa sorok-sorok, bawa hamper keluar. Bom jadi dia bahaya. Tapi cikgu tak akan bagi perkara ni berlaku. Sebab apa tau? Ada budak hampir tu sebab dia jenis curious kan? Curious, dia sorok hamper. Tapi jangan hujan. Bila hujan, basah kan? Nanti bukan sana meletup diri anda. Bahaya. Okey? Chemical. So sifat dah. So sifat kimia. Kalau sifat kimia maksudnya ada apa? Yes, very good. Tinggal balas. Bunyi, kamu ada bunyi, ada gas terhasil. Adalah yang kamu dapat sperma. Sifat fizik, sifat kimia. Okey, apa maksud komposisi? Contohlah saya kata natrium klorida. Dia terdiri daripada bahan apa? Natrium dan very good. Natrium dan klorin. Dan contoh alloy. Tahu tak alloy? Bukan yang alloy ya. Alloy. Sejarah belajar yang alloy kan. Tapi ini yang alloy apa maksudnya? Alloy campuran. Okey, ada campuran dua unsur atau lebih unsur. Okey, yang mana unsur utamanya ialah logam. Tadi kata logam kan? Sini logam kan? Ini bukan logam kan? So, logam campur logam. Maka ini adalah logam campur logam. Logam campur logam. Dia at least dua atau lebih. Tapi kalau logam aja, ada kaya alloy? Dia adalah logam tu. Tapi sekarang logam campur dengan bukan logam. Ada kali alloy? Boleh. Sebab dia campuran dua unsur atau lebih unsur. Yang mana unsur utamanya main dia logam. So dia boleh logam campur dengan bukan logam, dia masih alloy. Habis saya kenapa nak ada alloy? Logam tulis sudahlah. Kapal tebal, tahu tak dibuat daripada apa? Tahu. Ringan kena tebal. Boleh dibuat daripada keluri? Keluri nanti tak terbang-terbang. Kapal terbang. Okey. So, dalam kereta dia jalan dekat mana? Darat. So, kereta dia guna keluri. Dia besi, dia alloy. Kalau besi kena accident, boleh? Mati. Okey. Dalam kereta kita buat daripada besi, kena langgar, accident, kita dalam semua mungkin habis. Saya nak. Okey. Tapi kalau keluri, dia kuat. Bila accident berlaku, kita pakai safety belt, kita selamat lagi. Kereta dah kena langgar terus, tapi kita okey lagi. Okey. Last. Okey. So selamat. Tapi kalau nak terbang tinggi, tak boleh guna keluri. Dia guna apa? Du-alumin. Yes, alloy. Du-alumin. Dia mesti ada du-alumin. Agak-agak ada logam apa? Alumin. Yes, pandai. Aluminium. So aluminium. Cikgu. Jadi kapal terbang buatlah aluminium. Tak boleh. Sama. Bila terbang tinggi nanti tiba-tiba cuaca tak bagus, dia ni accident. Turun ke lautan, darat, semua habis. So dia kena buat apa? Daripada alloy iaitu so itu komposisi dia. Komponen. Apa yang ada buat daripada A, B, C, D. Apa bahan-bahan yang ada dengan peratusan. Peratusan dia berapa? Okey, last kali interaksi pun ada kaitan macam sifat lah. Sifat kimia, reaction. So itulah yang kamu akan belajar dalam kimia. Okey. So next. Sebelum tu. Okey, apa yang kamu belajar kimia ada 4. Okey, very good. Struktur lagi. Komposisi lagi. Sifat lagi. Okey, tanya antara
lah. Jadi kalau komposisi kamu belajar apa? Komposisi dia. Oh, dia ingat alloy ya. So, komposisi dia ada kaitan dengan komponen dia. Bahan apa? Aluminium, magnesium, kuprum, campur-campur contohnya. Komponen dengan peratusan berapa? 99%. Contoh, keluli yang boleh karat. Keluli yang boleh karat 99% besi, 1% carbon. Tapi tak payah hafal lah peratusan dia. Contoh keluli ni yang karat. Apa maksud keluli ni yang karat? Tidak berkarat. Keluli ada dua jenis tau. Satu yang boleh berkarat, satu yang tidak berkarat. Yang tidak berkarat tu kita panggil keluli nil karat. Dia buat daripada apa? Besi, karbon, nil karat. Nil. Ada nikel, kerat. Ada kromium, Ka, kromium. So ada 4 keluli nil karat. Kita belajarlah komposisi. Okey? Bagi satu sifat. Apa sifat yang kamu ingat? Takat lebur. Saya boleh takat lebur, ada takat lain. Takat didih, takat beku. Apa takat beku air? Yes, nasib baik tahu. Simpan dekat tepi sejuk kan? So kosong dan Celsius. So you study all of this. So apa yang berlaku jika kehidupan kita tanpa bahan kimia? Susah kan? Sebab kita bernafas pun guna bahan kimia, oksigen. Kalau tak ada oksigen, boleh hidup kan? So kimia penting tak? Penting. And then bila kamu siapa-siapa masuk sains student, matematik tambahan, kimia memang penting untuk anda further study. Nak mohon matrix, nak mohon asasi, semua itu penting. Okay? So please. Bukan dulu saja tau. Nampak lah kredit dan cubalah. So contoh, kalau antara kamu dekat sini tak masuk sains pun, sains ni penting ke? Sains pun adalah satu kimia pun satu cabang sains. Okay? Dia boleh guna dalam kehidupan seharian. Okay? Baju contohnya kita belajar ada yang buat daripada polyester. Baju yang polyester cuaca panas pakai memang panas. Tapi baju yang buat daripada cotton cuaca panas pakai so kamu tengoklah tudung anda. Tudung cuaca panas, panasnya mungkin material dia buat daripada polyester. Ataupun cuaca sejuk, sejuk aja, selesa, itu tudung buat daripada cotton. Okay? So tengok kebanyakan topik tak belajar. So maksudnya bila naik kompor, you cannot play. You can play but not overplay. Okay? So inilah tajuk ni. Berapa tajuk? 8 tajuk. Bab 1 penting tak untuk exam? Okay? Tapi cuma untuk introduction. Kamu tahu apa itu? Okay, jirim struktur bab 3 ni calculation. Memang ada keluar kertas 2 sebab dia 32% tu soalan application. Kira-kira jaga berkala ikatan kimia tu, ikatan kovalent, ikatan ion, acid base sekarang tak ada tindak balas buatan dalam industri. Tahu tak alloy yang cikgu cakap tadi tu? Mana? Bab 8. Yes. Apa beza cermin mata cikgu dengan cermin mata dia? Kalau dua-dua kita keluar, cermin mata kamu bertukar warna tak? Tak. Tapi cermin mata saya akan bertukar warna. Kenapa? Sebab dia silau. Okay. Tapi baguslah dia bagi dia bersuara kan? Dia bagi idea pandangan dia. Okay, that's good. Tapi cermin mata cikgu zaman dulu pun macam tu. Tapi sekarang dah tukar jadi yang boleh gelap. Gelap sebab apa? Sebab dia buat daripada bahan komposit. Kaca apa? Bahan komposit. Kaca foto. Maksudnya bila terdedah kepada cahaya, dia macam sunglasses lah. Tapi sunglasses kita pakai dalam pun gelap, pakai luar pun gelap kan. Tapi yang kaca fotokromik ni, bahan komposit ni, bila kena cahaya dia akan terus gelap. Bila masuk dalam, dia terus terang.
So kita akan belajar dalam bab 8. Okay, next one. Oh, sekejap. Ini tingkatan 4 lah. So subtopik dia cikgu tak cerita banyak lah. Tadi biologi kata berapa eksperimen? 4 campur 5 kan? Betul? So cikgu-cikgu kimia memang setiap tahun ni penat. Kenapa? Form 4 je 22 eksperimen wajib. Jangan risau. That's why cikgu suruh start daripada sekarang. Kalau orang lain boleh, kita pun boleh. Tapi yang paling penting, kalau kamu tanya cikgu, masuk sains ini bukan sebab glamour. Glamour di kelas depan, no. Yang paling penting your interest. Kamu berminat tak? Okay? Kalau berminat, go ahead. Okay? Kalau langsung tak berminat, carilah mana minat. Okay? Sebab Form 4 22 eksperimen wajib. Sama Form 5 pun. Kalau biologi, fizik, dia lebih. Fizik cikgu kata berapa eksperimen wajib? Tak cakap. Bio, combine, Form 4, Form 5, 13. Oh, 28. Ini 22. Form 5 pun 22. Form 4 eksperimen. Okay? Tapi kalau kita cikgu amali nanti keluar pun amali ada eksperimen yang perlu contohnya 1 jam baru nampak hasil. Hasil itu akan keluar amali dah. But it takes a very long time. Lepas tu contoh amali yang hasilkan gas yang beracun, yang bau sengit. Hasil-hasil yang akan keluar tak exam. Sebab kita tutup satu bilik. Okay, so eksperimen yang mudah, ringkas, boleh siap dalam sekelip mata. Itu biasa keluar amali kertas di tingkatan 5. Okay, relax sikit. Berapa je? 6. Bab 1 dan bab 2 memang yes. Sampai berbulan baru habis. Okay, lebih daripada 1 bulan baru habis. Okay, so yang 3, 4, 5 tu okey lah sekejap tu dah boleh siap. 3, 4, 5 dia ringkas. Okay, saya nak tanya, apa yang kamu faham tentang polimer? Pernah dengar kan? Itu polimer? Bagi contoh polimer. Dekat bilik ni memang ada polimer. Kan? Apa dia? Oh, big aircon lagi-lagi. Yang cikgu Wong dengan cikgu Nik tu, dia duduk atas apa? Kursi tu adalah polimer. Jenis polimer. Okey. Botol-botol mineral pun adalah yang ni semua adalah polimer. Kita akan belajar apa polimer. Okey? Contoh-contoh polimer. So, lepas tu dia punya subtopik lah. Subtopik dalam tu. Nanti kalau boleh, itu nanti jumpa cikgu lah. Ataupun lepas ni ada kelas kan. Mungkin waktu rehat, wakil seorang pergi tinggalkan punya nama, kelas, lepas tu contact number, tinggalkan pada meja cikgu dekat bilik tu. Cari cikgu apa? Cikgu? Mana tempat duduk cikgu? Lepas tu wakil daripada setiap kelas. Tinggal. Ambil cikgu punya tag nama lah, tinggalkan. Kalau tak ada pas pusing-pusing nama kita. Okey? Sama. Siapa yang suka buat eksperimen sini? Ada? Orang yang suka buat eksperimen biasa sesuai lah masuk sains tu. Okey? So, ada berapa kertas? Kertas 1 berapa soalan objektif? Kertas 2? Kertas 2 ada 8 soalan struktur. Bahagian A, bahagian B tu. Bahagian B ada 2 soalan esei. Pilih 1. Sama macam fizik. Kertas lepas tu 2 tu bahagian C, dia ada apa?
ada apa pun nak tanya? Saya dah dengar mula ada suara. Ada? Bahagian C tu dia essay wajib, tak ada pilih-pilih. Okey, ulang balik ayat saya. Kertas 1 berapa soalan objektif? Very good. Kertas 2 berapa soalan struktur? Berapa? Siapa tahu? Siapa ingat? Very good. 8. Lepas tu essay 9, 10. Jawab 2 ke? Jawab 1. Okey. Bahagian C ada berapa essay? 1 saja. Wajib jawab. Wajib jawab. Dan essaynya sampai berapa markah? 20 markah per 100. Essay itu biasa dia terbuka, open. Apa maksud terbuka? Apa maksud hebat? Jawapan dia gini. Dapat markah penuh 20. Tapi jawapan dia gitu. Itu boleh dapat 20. So dia terbuka. Faham tak? Dia jawapan itu tak terbuka lah. Okey, kertas 3. Satu soalan amali. Boleh berpandu atau terbuka. Apa maksud berpandu? No, sorry. Kalau SPL 2021, buku teks ada punya eksperimen tak sebiji keluar dekat amali. Untuk kimia 2022 pun sama, tak sebiji keluar. Tapi bila kamu baca prosedur, kamu ikut dia punya prosedur, buat contoh. Dia tak ikut bulat-bulat, tapi bulat boleh jawab. Tapi cuma dia, kalau dia bukan berpandu lah, dia terbuka. Terbuka mungkin boleh ikut teks. Apa maksud terbuka? Terbuka maksudnya dia tak ada tau. Tak ada prosedur. Kamu kena rancang. Sudah keluar fizik tahun ni. Tahun 2021 dia kesian budak. First time kan, duduk SPM semua berpandu. Tahun lepas dah mula fizik. Cikgu risau nanti tahun batch ni mungkin pula tahun depan tu mungkin mana dah tahu dia pilih-pilih bio ke nanti kimia ke akan terbu. Itulah dia. Okey. So ada apa-apa soalan nak tanya tak sebelum cikgu dulu lagi? Yes? Ya? Cikgu bagi 1 minit. Siapa nak tanya soalan cepat? Okey, sebelum ada, takkan tak ada kan? Sebab belum baca lagi kan? Tak nampak kan? Biasalah. So, sebelum cikgu undurkan diri, tadi cikgu pesan cuti ni apa yang kamu buat? Pandai kan generasi sekarang? Google search kan? Google search kimia SPM tingkatan 4. Lambat. Pergilah tengok tadi. Sebab cikgu secara jujur, cikgu cakap berdasarkan risau anda, cikgu tengok kalau kamu datang ke sekolah SPM, you really have to start doing something from now onwards. You can make it if you really put effort from now onwards. Nampak tak? Bukan suruh kamu bangun pagi sampai malam. No. Okey, sehari buangkanlah sikit-sikit 1 jam, 2 jam. Okey, last. Siapa volunteer bagi masuk? Ini aku satu bidang sains yang mengkaji cepat. Anyone? Cepatlah. Cepat.
sains yang mengkaji. Start, ulang sekali lagi. Yang lain dengar ya. Yang mengkaji. Satu bidang sains yang mengkaji. Komposisi, sifat, Dan antara. One more time. Semua cepat. bidang sains yang mengkaji sesuatu isim apa tu? Boleh tak cikgu nak semua ayat tu? Yakin. Satu bidang sains yang mengkaji tentang struktur, sifat, komposisi dan interaksi antara jenis. One more time. Bidang sains yang mengkaji sesuatu struktur, komposisi, sifat dan interaksi sesuatu Interaksi antara. Tapi satu bidang kimia yang mengkaji komposisi, contohnya wang yang sesuai, yang mengkaji struktur, komposisi, sifat. One more time last, cepat tak puas lagi. One more time, tak ada satu pun. bidang sains yang mengkaji komposisi, sifat, Betul? interaksi, One more. Struktur. komposisi antara Interaksi antara. Sebab kenapa dia tak boleh smooth, dia tense up. Sekali lagi. Release your tension. Release your tension. Okay, sorry. Okay, one more time. bidang sains yang mengkaji struktur, posisi, sifat, interaksi antara jenis. Okay, good.